Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Kolose babak kedua. Berakar dalam-dalam, dibangun di atas, bertumbuh semakin teguh. Ya, bila kita pergi ke taman untuk menanam pokok, kita mesti tahu ada akarnya supaya kita menanamnya. Bila kita bercabut apa pun pokok-pokok di taman, kamu dapat menengok akarnya. Macam mana kita berakar teguh dalam Yesus. Mari kita belajar. Babak kedua dalam Kolose. Aku ingin kamu tahu bahawa aku bekerja keras untuk kamu dan untuk mereka yang di Likodia, serta untuk semua orang lain yang belum mengenal aku. Aku berbuat demikian supaya kamu dan mereka berteguh hati dan juga bersatu kerana saling mengasihi. Dengan demikian, kamu dan mereka sungguh-sungguh menyakini dan mengerti serta mengenal rahsia Allah, iaitu Kristus sendiri. Kristuslah yang menyingkap segala kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang diibaratkan sebagai harta tersembunyi. Aku memberitahu kamu hal ini supaya kamu tidak disesatkan oleh hujah yang menarik dan kedengarannya betul. Meskipun aku tidak bersama-sama kamu, anggaplah aku hadir di kalangan kamu. Aku gembira melihat kamu sehati dan percaya kepada Kristus dengan teguh. Kehidupan yang sempurna. Ya, ayat 6. Kamu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Oleh itu, hendaklah kamu hidup bersatu dengan Yesus Kristus. Hendaklah kamu berakar umbi dalam Dia. Binalah hidup kamu dengan Kristus sebagai asasnya. Hendaklah kamu semakin percaya kepada Kristus, seperti yang sudah diajar kepada kamu. Hendaklah hati kamu penuh kesyukuran. Berwaspadalah supaya tidak seorang pun memperhambakan kamu dengan falsafah manusia yang tidak berguna dan menyesatkan. Ajaran itu bukan daripada Kristus, melainkan ajaran manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi dan ajaran daripada roh-roh yang menguasai alam semesta. Seluruh kepribadian Allah juga terdapat dalam diri Kristus pada waktu dia hidup di bumi sebagai manusia. Kerana kamu hidup bersatu dengan Kristus, kamu juga diberikan hidup sejati. Semua roh yang berkuasa dan yang memerintah berada di bawah kekuasaan Kristus. Amin. Kerana bersatu dengan Kristus, kamu sudah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat yang dilakukan oleh Kristus yang membebaskan kamu daripada kuasa keinginan yang berdosa. Hal itu demikian kerana pada waktu kamu dibaptis, kamu dikubur bersama-sama Kristus. Dengan baptisan itu, kamu dihidupkan kembali bersama-sama Kristus. Kerana kamu percaya kepada kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus daripada kematian. Amin. Dahulu, kamu sudah mati secara rohani kerana kamu berdosa
dan juga kerana kamu bukan orang Yahudi dan tidak mengenal Taurat Musa. Tetapi sekarang Allah telah menghidupkan kamu bersama-sama Kristus. Allah telah mengampunkan semua dosa kamu. Dia telah membatalkan surat hutang kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat berat. Dia menghapuskan semuanya dengan menyalibkan surat hutang itu di kayu salib. Di kayu salib itu, Kristus membebaskan diri daripada kuasa roh-roh yang menjadikan mereka tontonan umum apabila dia mengiringi mereka sebagai tawanan dalam perarakan kemenangannya. Ayat 15. Di kayu salib itu, Kristus membebaskan diri daripada kuasa roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah. Dia menjadikan mereka tontonan umum apabila dia mengiring mereka sebagai tawanan dalam perarakan kemenangannya. Oleh itu, janganlah biarkan orang membuat peraturan tentang apa yang kamu makan atau minum, atau tentang hari-hari perayaan agama, atau perayaan bulan baru, ataupun tentang hari Sabat. Semua peraturan itu cuma bayangan daripada hal-hal yang akan datang. Tetapi kenyataan daripada hal-hal itu ialah Kristus. Janganlah biarkan diri kamu tertipu oleh sesiapa yang pura-pura rendah hati dan yang menyembah malaikat. Orang seperti itu sombong kerana fikiran duniawi dan mereka bangga kerana melihat penglihatan tertentu. Dia tidak lagi bergantung kepada Kristus yang menjadi kepala kepada jemaah, iaitu tubuhnya. Di bawah pimpinan Kristus, seluruh tubuh itu dipelihara dan juga disatukan oleh sendi dan urat serta membesar menurut kehendak Allah. Haleluya. Mati dan hidup bersama-sama Kristus. Ayat 20. Kamu sudah mati bersama-sama Kristus dan sudah dibebaskan daripada roh-roh yang menguasai alam semesta. Tetapi, mengapakah kamu hidup seperti orang yang masih dikuasai dunia ini? Mengapakah kamu menurut peraturan seperti berikut? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh itu. Semua itu tidak berguna lagi. Sebaik sahaja dipatuhi. Semua itu hanya peraturan dan ajaran manusia. Memang peraturan-peraturan itu kelihatan bijaksana dengan desakan supaya orang menyembah malaikat, menyiksa diri dan berpura-pura merendahkan diri. Tetapi semua peraturan itu tidak berguna untuk mengendalikan nafsu manusia. Hanya Tuhan Yesus boleh membenteraskan segala dosa kita. Dengan kekuasaan Yesus kita dapat kemenangan. Marilah kita berakar umbi dalam Yesus. Ini adalah Kolose babak kedua. Sekian, terima kasih. Shalom.